makan buah terlebih dahulu sebelum makan daging. Itu sunnah. Makan buah terlebih dahulu sebelum makan daging. Baik, ya. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yakni yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Amma ba'd. Kita sambung dalam bab yang membincangkan tentang adab-adab ketika makan. Adab-adab ketika makan. Yang keenam adalah makan buah terlebih dahulu sebelum makan daging. Itu sunnah. Makan buah terlebih dahulu sebelum makan daging. Baik, ya. Ini juga antara diet yang kita perlu amalkan, ya. Apa kita lihat asasnya, saya ambil satu kenyataan daripada pejabat mufti wilayah Persatuan apabila ditanyakan ada tak hadis yang sebut confirm clear tentang makan buah dulu. Kalau kata di sini kenyataan daripada pejabat mufti wilayah Persatuan mengatakan bahawa tidak terdapat hadis sahih dan jelas yang menuntut agar didahulukan memakan buah-buahan sebelum memakan makanan yang lain. Tidak ada hadis yang jelas, ya. Tidak ada hadis yang jelas. Namun perkara ini diamalkan dan juga dinyatakan oleh para ulama yang terdahulu. Ulama sebutkan tentang kelebihan makan buah ni. Termasuklah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin. Tengok dalam Ihya Ulumuddin sebutkan turutan cara makan yang dianjurkan adalah dengan mendahulukan memakan buah kerana itu sesuai dengan ilmu kedoktoran. Sesuai dengan ilmu kedoktoran yang amalan makan buah terlebih dahulu. Makan buah. Buah. Tambahan pula, ini buah lebih cepat dicerna, maka lebih baik buah berada di bahagian bawah perut berbanding makanan yang lain. Dalam Al-Quran terdapat peringatan agar mendahulukan makan buah. Ini Imam Al-Ghazali rahimahullah sebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, sebutkan bahawa makan buah terlebih dahulu. Ni ulama yang sebut, ya. Ulama ni adalah pewaris kepada para nabi. Seharusnya lah kita kena yakin, kita kena percaya bahawa apa yang disebutkan oleh ulama itu adalah kebenaran-kebenaran yang hari ini telah dibuktikan dengan saintifik pun. Disebutkan usus memerlukan ketiga jam bagi menyerap gula ni. Maknanya kita afdalnya kita kena mengutamakan buah dulu, ya. Dan juga Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarahkan hadis dalam Sahih Muslim, iaitu hadis yang menceritakan ketika Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar keluar pada waktu malam untuk mencari makan, lalu mereka telah bertandang ke rumah Abi Hitam. Ya. Baginda SAW, Abu Bakar dengan Umar keluar pada waktu malam dan juga pergi kepada rumah sahabat Abi Hitam. Dan Abi Hitam memberi mereka makan kurma terlebih dahulu, buah kurma. Maka kata Imam An-Nawawi daripada hadis atau juga cerita ini, maka Imam
Nawawi sebutkan hadis ini sebagai dalil yang dianjurkan mendahulukan makan buah-buahan sebelum makan roti, daging dan selain daripada kedua-duanya. Tengok dalam hadis Al-Minhaj syarah Sahih Muslim itu, ya. So dalam hal ini nak kuatkan lagi bahawa makan buah dulu, dan juga peristiwa bagaimana baginda pergi kepada rumah Abi Haitam keluarkan buah kurma. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi sebutkan kelebihan buah kurma ni, Nabi mengumpamakan, rumah yang tiada buah kurma dianggap sebagai rumah yang miskin, ya. Rumah yang tiada buah kurma dianggap sebagai rumah yang miskin. Ya, sebab tu kena ada juga kok mana pun kita lihat miskin tu maksudnya bukan miskin yalah orang kaya sebagainya, tak ada. Bagaimana tak miskin di sini, kita jangan compare, jangan bandingkan dengan miskin secara harta tu dah. Miskin tu maksudnya juga miskin jiwa, miskin perasaan, tidak bahagia sebagainya. Kan yang tu kita kena lihat dari sudut itu, ya. Dan juga dalam hal ini zat yang ada pada buah kurma semua orang tahu. Buah yang paling lama sekali bertahan, makin lama makin sedap ni lah buah kurma ni lah, ya. Dan juga kalau kita lihat di sini bagaimana Imam An-Nawawi melakabkan bahawa makan buah tu berasaskan kepada ayat Quran tadi, wa fakiyatin mimma yatakhayyarun. Dan juga dibawakan kepada mereka buah-buahan. Orang yang masuk syurga ni diberikan makan buah dulu sebelum diberikan makan walahmin tayrin mimma yashtahun. Diberikan makan daging ayam, burung sebagainya. Jadi diberikan makan buah dulu. Sebab tu kena ada buah lah di rumah, ya. Kena ada buah di rumah, ya. Sama ada buah pisang ke buah timun, ya. Buah timun juga buah timun Cina ni adalah buah yang dimakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Buah temikai yang Nabi makan buah temikai dengan rotak, ya, dengan rotak, ya. Sebab tu orang yang makan buah temikai ni, ya, juga buah timun Cina. Dia juga dianggap sebagai makanan sunnah, makanan yang dimakan oleh baginda SAW. Sebab tu orang yang makan buah timun Cina ni, buah temikai, ingat kita makan itu kerana Nabi makan. Maka insya-Allah kita akan dapat pahala, ya. Sebab tu dalam ayat dan surah Al-Waqiah ayat 20 dengan ayat 21 tadi, maka para ahli tafsir, ya, para ahli tafsir menafsirkan, termasuklah Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat tadi, ayat yang Allah sebutkan wa faqiyatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun, dalam surah Al-Waqiah ayat 20 hingga ayat 21. Maka Imam Al-Qurtubi mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahawa di dalam syurga terdapat banyak buah-buahan. Banyak buah-buahan dan setiap ahli syurga itu bebas untuk memilih buah yang diingini. Boleh ambil saja. Ya? Maknanya siapa yang ada buah rumah dia ni, maknanya dia telah berada dalam syurga Allah, insya-Allah. Jangan makanlah buah ni, ya. Selain itu, ayat ini menunjukkan bahawa Allah mendahulukan ayat buah-buahan berbanding dengan ayat yang menceritakan berkaitan dengan daging burung. Jadi hikmah yang boleh kita sebutkan ini, antara hikmah yang mengapa didahulukan buah dalam ayat ini dinyatakan oleh Syekh Wabah Juhali juga. Dr. Wabah Juhali sebutkan dalam tafsirnya bahawa susunan ayat seperti ini lebih sesuai, lebih cepat turun ke perut, cepat untuk dihadamkan, lebih baik dari sudut kesihatan, lebih banyak menggerakkan syahwat makan, dan juga agar tubuh manusia itu bersedia menerima makanan. Maknanya buah duduk di bawah perut, bawah perut. Buah. Maknanya buah kita ni duduk di bawah perut, dan juga barulah kita akan makan makan nasi, makan yang makanan lain. Maknanya boleh, orang kata istilahnya bolehlah melawaskan, kan, melawaskan penghadaman kita, kan. Itulah antara perut
yang sihat. Ya. Sebab tu kena jaga perut kita ni. Kena jaga perut. Sebab tu Nabi sebutkan kena jaga dua lah. Satu perut, yang dua apa yang berada di bawah perut. Dua-dua ni nak kena jaga elok-elok. Ya, nak kena jaga dulu. Tapi Nabi sebut perut dulu. Perut kena jaga. Perut juga apa yang nak makan. Ya. Dan juga kaedah makan, nak diet tadi, makan buah lah dulu. Ya. Sebab tu saya syorkan supaya makanlah buah dulu. Juga jangan putus buah lah. Jangan putus buah untuk yang berada di rumah kita. Ya. Sebab tu dalam hal ini, memakan buah-buahan sebelum makan makanan yang lain adalah digalakkan kerana secara sainsnya terbukti bahawa buah-buahan itu lebih mudah dicernakan oleh perut dan juga ia juga baik penghadaman. Tambah pula perkara ini telah dinyatakan oleh para ulama seperti Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, termasuk jugalah ditafsirkan oleh Imam Al-Qutubi dan juga Syekh Dr. Wabah Zuhali juga. Ulama-ulama sebutkan begitu. Walaupun pada asasnya hadis tak disebutkan secara jelas, tapi pentafsiran daripada peristiwa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam termasuk jugalah ayat Quran itu, maka ulama menjelaskan begitu. So, kena makan buah dulu. Jadi buah apa tu nantilah saya akan kongsikan antara buah-buah yang disebutkan dalam Al-Quran yang elok kita makan. Baik. Itu maknanya makan buah. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itulah kelemahan-kelemahan saya sendiri. Jika ada pandangan-pandangan yang lebih baik, maka ambillah pandangan tersebut. Jangan lupa tengok dalam YouTube Halal dan Sihat, YouTube Ustaz Mi Halal itu untuk buah-buahan. Mungkin juga nanti saya akan tagkan channel buah-buahan, buah pisang semuanya yang telah saya muatkan dalam video insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din, 'allimna ta'wil wa dinas siratal mustaqim. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an wa rzuqna rizqan halalan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa tijaratan tabur. Allahumma rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barak wa sallam walhamdulillahi alamin. Wa ala asyrina allazina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.